at-tabarruku bi athari salihin. Tabarruk dengan asar salihin. Hal yajuzu at-tabarruku bi athari salihin wa man dalilu ala dhalik? Na'am, yajuz. Harus. Dan banyak dalilnya. Min jumlatiha ma thabata min tabarruki as-sahabati radhiyallahu anhum wa istishfa'ihim bi athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa fi dhalika ahadithu wa atharun katsiratun wa nuridu ba'daha ma'al ikhtisar. Jadi ini dalil yang pertama, kerana sabit bahawa para sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mereka mengambil istishfa'ihim bi atharin nabi, mengambil syafaat mereka dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika Nabi hidup dan ketika Nabi wafat. Setelah Nabi wafat. Antara hadisnya apa dia? An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fi qissatil burdah allati istawhabaha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia minta kepada Nabi, istawhabaha maksudnya talabul wahb, talabul hibah. Talabul hibah. Sayyidina Sahal bin Sa'ad bila tengok Nabi SAW pakai burdah yang cantik, kain burdah ni dibuat oleh seorang tukang jahit. Bila tengok Nabi SAW hanya pakai kain yang sama saja, maka tukang jahit ni buat baju yang baru kepada Nabi, burdah yang elok kepada Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Sahal bin Sa'ad tengok Nabi dan Sayyidina Sahal bin Sa'ad puji Nabi, kata, cantiknya burdah kamu ya Rasulullah. Nabi tanya, kamu nak ke? Dia kata, ya saya nak ya Rasulullah. Dia kata dia nak tu. Falamahu ashabuhu ala talabiha minhu sallallahu alaihi wasallam wa kana labisaha. Waktu Nabi sedang pakai, kemudian dia puji dan kemudian dia minta pula pada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah pakai dah baju tersebut, nah, burdah tadi. Kemudian dia minta, para sahabat lain celalah Sayyidina Sahal, kata, apa kamu ni? Kamu dah tahu Nabi SAW tidak akan tolak permintaan orang. Permintaan orang Nabi tak akan tolak. Nah, kenapa kamu buat, sedangkan kamu tahu Nabi perlu dengan kain tersebut? Maka kata Sayyidina Sahal, innama sa'altuhu iyyaha litakuna kafani. Aku minta kerana untuk jadikan dia sebagai kain kafanku. Tengok, ini tujuan dia, gharad dia untuk jadikan kain kafan. Wa fi riwayatin rajautu barakataha hina labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffanu fiha. Moga-moga aku nanti akan ditanam dan dikafankan dengan kain tersebut. Jadi aku mengharap barakah pada kain tersebut yang telah dipakai oleh Nabi, yang telah disentuh oleh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berharap dengan mendapatkan keberkatan tersebut, moga-moga nanti aku akan dikafankan dengan kain tadi. Dan memang kata para ulama, Sayyidina Sahal bin Sa'ad dikafankan dengan kain tersebut ketika dia wafat. Dikafankan dengan kain yang dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Asma' binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma qalat, hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Asma' pernah keluarkan satu jubbah. Dia kata, ini jubbah Rasulullah. Fa akhrajat ilayya jubbatan tayalisiyatan. Nah, tayalisiyah. Kisrawaniyah. Kisrawaniyah ni daripada Rom. Burdah Tailasan. Kain bukan burdah, jubbah Tailasan ni yang ada di belakang ni macam burnus, buat tutup macam baju daripada Maghribi tu. Qalat fa hadhihi kanat 'inda Aisyah. Kata Sayyidatina Asma', ini adalah jubbah yang ada pada Sayyidatina Aisyah. Falamma qubidat qabattuha. Bila Sayyidatina Aisyah wafat, aku mengambil kain tersebut. Nah, bila Sayyidatina Aisyah wafat, aku pula yang ambil kain tadi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda fa nastashfi biha. Itu dia. Hadis mana ni? Akhrajahu Muslim. Hadis Muslim. Nah. Dan Nabi pakai jubah ni, kami membasuh baju ni untuk airnya diminum oleh orang-orang yang sakit di kalangan kami. Dan moga fanastashfi biha, dan kami berubat dengan jubah tersebut. Ni yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa an Abdullah bin Mawhab qala arsalatni ummi ila ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha biqadahin min ma'. Ibuku telah menghantar aku kepada Sayyidatina Ummu Salamah Ummul Mukminin biqadah min ma', satu bekas daripada air, satu mangkuk. Faja'at bijuljulin min fiddatin fihi sya'arun min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Ummu Salamah bawa juljul. Juljul ni macam bekas kaca, macam yang kita tengok, dia letakkan dalam tu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fakana idza asaba al-insana 'ainun aw shay'un ba'atha ilaiha. Kalau seorang terkena ain, kena ain ni dia bukan sejenis sihir. Ain ni ada banyak sebab. Nah, 5 sebab kerana terlalu ta'ajub, 5 sebab kerana terlalu hasad pun ada juga. Dia kena penyakit ain. Contohnya ada seorang sahabat Nabi sedang mandi dengan seorang sahabat Nabi yang lain. Maka sahabat ni terlalu kagum tengok sahabat ni terlalu segak sangat. Dia terlalu kagum tengok segak tu, sahabat ni kena ain terus. Jadi sakit. Jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, kamu terkena ain. Kamu terkena ain, macam mana nak buat? Disuruh sahabat yang tengok dengan kagum tadi ambil wuduk dan diberi minum air wuduk sahabat tersebut. Barulah lega. Nah, kadang-kadang ain ni disebabkan kerana terlalu hasad. Hasad sangat, geram sangat tengok orang tu, boleh jadi ain. Betul, ain kadang-kadang bila seorang perempuan, contohnya dia tengok seorang perempuan yang lain, perempuan ni segak, dia tengok dengan pandangan hasad dan benci. Kadang-kadang sebabkan ain tadi, wajah perempuan yang dia tengok benci tadi diburuk. Orang nampak buruk, dia seakan-akan sihir. Nah, jadi macam mana nak bagi lega penyakit tersebut? Kena ambil wuduk orang yang tengok ain tadi. Jadi kalau tak tahu nak macam mana, ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama untuk ayat-ayat syifa yang diajar oleh para ulama untuk dia elakkan daripada ain tersebut. Nah, lepas tu bagi minum air. Lepas baca di air, bagi minum air tersebut. Nah, itu. Baik, kalau kita tahu orang yang tengok kita tu dengan pandangan hasad tadi, suruh dia ambil wuduk dan minum air wuduk dia. Nah, wuduk yang sempurna sampai basuh kaki ni. Lepas tu minum air tu. Baik, lagi sedap air stokin tu, lagi sedap. Tu cara dia, cara ain ni macam tu antara ubat dia. Tapi tu saya tanya dekat Syekh Salah baru ni di Mu'tah. Syekh Salah ni ulama Mesir, ahli qiraat, dan dia salah seorang pentasih Quran dunia. Hebatlah dia. Imam di masjid Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Bukan Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Ja'far bin Tayyar. Ja'far at-Tayyar. Ja'far bin Abi Talib. Jadi bila saya tanya kepada dia ubat bagi ain ni, kalau dia kata kalau kita tak tahu orang yang ain kita tu siapa dia, macam mana kita nak buat? Kita nak biarlah, kalau nak ambil wuduk tadi, kalau kita tahu, kalau kita tak tahu, dia kata baca ayat syifa ni. Dia ada bagi ayat tu. Ayat syifa tu dia ada bagi. Dan dalam kitab-kitab karangan berkenaan dengan perubatan Islam ni, dan tu ada. Dan doa-doa berkenaan dengan sakit ain dan sebagainya. Baik. Tu bila Nabi SAW Juljul ni dibawa. Antaranya lagi ni, antara ubatnya ni rambut Nabi SAW. Air rambut Nabi SAW pun ni boleh juga untuk penyakit ain. Penyakit ain. Ba'atha ilaiha fatamaqduhu lahu. Minta maaf. Fatamqaduhu lahu fayashrabu minhu. Tamqaduhu lahu maksudnya dibuat macam mana ni? Di makhadha ni apa dia? Apa dia makhadha? Apa dia? Mencari tak? Makhadha? Mencari. Tak apa. Sama ada tamqat ni maksud sama ada mungkin dicelup ke dalam air. Fa yashrabu minhu, dan kemudian dia minum. Fattala'tu fil juljuli fara'aitu sya'ratin humran. Dia dikeluarkan daripada juljul tadi, nampak ada rambut, beberapa helai rambut yang warna merah. Warna merah ni sama ada diinaikan oleh Sayyidina Ummu Salamah, ataupun merah tadi sebabkan kerana berlaku perubahan zaman. Nampak tak? Yang kuatnya kemungkinan diinaikan oleh Sayyidatina Ummu Salamah untuk jaga rambut tersebut. Jadi penjagaan rambut Nabi SAW ni adalah zaman bersamaan. Rambut Nabi di ma'ruf telah dibahagi-bahagikan waktu ketika Hudaibiyah. Waktu Nabi cukur rambut tadi dibahagikan. Ada yang dapat 2 helai, ada dapat 3 helai di depan Nabi SAW. Dan Nabi tidak larang tersebut. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Umma Sulaimin fatahat atidataha ay sunduqaha as-saghir. Sayyidatina Ummu Sulaim buka dia punya sunduk bekas kecil. Dia macam orang panggil bekas kecil, dibuka. Faja'alat tunashifu fihi araqahu sallallahu alaihi wasallam.
Fata'asiruhu fi qawaririha. Kemudian dia pun pergi dekat Nabi SAW, tunashif. Dia tadah peluh Nabi SAW. Lepas tu sedang Nabi tidur. Fata'asiruhu fi qawaririha. Kemudian dia ambil peluh tadi, dititiskan ke dalam bekas minyak wangi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'ina ya Umma Sulaim?" Nabi terkejut, Nabi bangun. Nabi tanya, "Apa yang kamu buat wahai Umma Sulaim?" Faqalat, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." Kami berharapkan berkatnya kepada anak-anak kami. Maksudnya minyak wangi ini akan dipakaikan kepada anak-anak kami untuk barakah. Faqalat, "Asabti." Kamu lakukan itu betul. Nabi tak kata salah, Nabi tak kata ni bid'ah, Nabi tak kata syirik. Tak. Nabi tak asabti. Wa thabata anna Anasan indama hadarathu al-wafah awsa an yuj'ala min dhalika fi hanutih, faju'ila fi hanutih. Nah, waktu ketika mana Sayyidina Anas bin Malik wafat, dia pesan sebelum dia wafat, jadikan minyak wangi ni yang bercampur dengan peluh Nabi ini sebagai hanut. Hanut ni apa dia? Campuran dalam alat yang diletakkan kepada mayat. Hanut ni macam alat pengawet kepada mayat. Macam letak ni lah, apa ni, kapok baru apa semua tu, yang letakkan pada kulit mayat, nak bagi kulit mayat tidak kering cepat, dan tidak apa ni, cepat dimakan ulat dan sebagainya tu. Dan Sayyidina Anas bin Malik dah tentu dah jasadnya elok, kan? Cuma diletakkan tadi untuk barakah. Dicampurkan peluh Nabi tadi ke dalam hanutnya untuk diletakkan pada kulitnya di dalam apa ni, proses pengkebumian beliau. Masya-Allah. Alhamdulillah di rumah saya ada apa ni, minyak wangi yang dititiskan peluh Nabi SAW. Baru ni ke Jordan, dibagi kepada saya titisan minyak wangi itu, dimasuk titisan peluh Nabi yang dalam minyak wangi, dititih dalam minyak wangi kita. Alhamdulillah. Saya dengar ada seorang ustaz ni duk pergi jual minyak wangi yang katanya dicampur dengan air basuhan rambut Nabi SAW. Saya nak tahu, jual satu botol 40 ringgit di Malaysia. Saya tahu bila jual jadi murah lah. Nah, barang hak Nabi ni lepas tu pergi jual, buat komersial macam tu, jadi murah. Tidak, bukan boleh pergi jual-jual gitu. Tak ada masalah apa lah, bukan nak kata haram, tidak. Cuma kita kata dia akan jadi murah pada waktu tersebut dengan barang yang tidak ada harga sebenarnya. Maksudnya tidak boleh dibinding dengan harga. Yang pergi jual untuk dapatkan keuntungan dunia. Itu yang orang duk marah tu. Tu jadi fitnah tu. Pada ahli sunnah wal jamaah ni kadang disebabkan macam ni kan. Dan kalau kita simpan di rumah kita lah kan. Simpan di rumah, orang mai datang tak apa, kita bagi. Ni buat perniagaan pula. Buat perniagaan, tulis pula depan, minyak wangi dicampur dengan peluh Nabi. Cari pasal tu. Tu semua nak cari. Dia kata, tu dia, tengok, buat baru pula dah, peluh Nabi pula. Lepas ni apa dia pula? Kita mengurangkan daripada puak ini menjadi biadab dengan Nabi, itu lebih baik. Dia pun nak terus biadab, silakan mereka, mampu habis. Tapi kita jangan jadi pembuka jalan untuk mereka biadab dengan Rasulullah. Jadi faham? Kerana kita buka jalan, dan jadi biadab dengan Nabi SAW. Banyak kita yang penyebab. Kita lebih buat jalan tu, rupanya mereka kata, lepas tu kita kata pula biadab dengan Rasulullah. Tengok, kata padahal kita yang penyebab. Jadi mengelakkan mereka daripada tergelincir itu lebih baik. Lebih baik.